Okey, sekarang saya nak bagi 10 sebab kenapa owner rumah perlu guna khidmat rent ataupun hadiah tanah yang berdaftar bila nak jual rumah. Penting ni. Okey. Nombor satu, sebab utama dia, ejen mempunyai skill, pengalaman dan pengetahuan yang mencukupi untuk menjual rumah. Itu yang pertama. Memang dia dah biasa jual rumah, jadi dia tahu proses dia. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua, ejen dapat menyemak harga-harga transaksi terkini untuk tanah kita. Contohnya, rumah kita kat dalam taman, saya standard 20x70, rumah setingkat atau 2 tingkat. Nanti ejen dia boleh check rumah kat taman kita yang pernah jual. Jadi itu adalah sebagai base guideline lah untuk kita tentukan nilai harga rumah. Itu ejen boleh bantu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ejen boleh juga membuat semakan dengan valuer, berapa maksimum bank value untuk rumah kita. Kalau broker dia main letak je kan, itu bahaya lah. So kalau ejen, kita boleh check, tolong check dengan valuer. Ini pun semua kita buat, ejen akan buatkan. Okay, yang keempat, ejen dapat nasihatkan kita berapa harga yang patut kita letak, iaitu asking price dan juga last price. Apa-apa pun ejen akan tanya tuan dulu, berapa harga tuan nak jual, dan ejen akan nasihatkan harga yang berapa yang sepatutnya yang tuan letak asking price tu. Kalau owner tak dengar cakap tu, memang susah sikit lah. Sebab ejen ni dia lebih memahami sesuatu rumah tu boleh jual ke tak boleh jual. Sebab dia dah tengok, dia dah buat analisa kan, analisa harga, analisa tempat, lokasi, semua dia dah buat analisa. So cubalah tengok macam mana pendapat daripada ejen hartanah yang anda lantik. Okay, itu nombor 4. Nombor 5, ejen yang akan buat kerja dari A to Z kan, daripada ambil gambar, analisa harga, periklanan, tapis buyer, semak kelayakan buyer, pegang deposit booking, menggunakan eco agency, dapatkan loan untuk buyer sehinggalah buyer dapat kunci. Semua tu ejen uruskan untuk tuan. Tuan tak payah pening kepala kan, nak fikir tu semua. Susah tau. So, ni banyak proses di belakang owner tak perasan dia ni, kerja dia banyak. Okey. Yang keenam, sebagai owner, bila kita jual rumah kan tak sesuai kita nak tanya background buyer kan, kelayakan gaji, macam tak kena kan. Tapi bagi ejen itu adalah biasa. Sebab orang yang nak beli rumah, yang serius nak beli rumah, dia tak kisah, dia terus bagi payslip je, so ejen kirakan kelayakan dia. Itu beza dia owner dengan ejen. Sebab saya sendiri pernah jual rumah, saya sendiri pernah jual sendiri, saya sendiri pernah jual melalui ejen. Beli rumah melalui ejen pun ada, beli rumah dengan pemaju pun ada. Jadi saya pun dah tahu semua benda, semua senario. Itulah dia. Itu nombor 6. Nombor 7, ejen juga akan pastikan mereka yang lulus tapisan kelayakan sahaja yang akan dibawa untuk melihat rumah. Proses ini dapat menjimatkan masa kerana mereka yang serius dapat dicari berbanding mereka yang hanya survey-survey, dan akhirnya akan membuang masa kita melayan pelanggan yang tak layak pun untuk membelinya. Ejen akan tapis buyer dulu. Bukan sebarang-sebarang orang yang call tu bawa pergi view. Itu bukan. Kerja ejen, kita tapis dulu buyer kan. Sebab ramai orang yang call ejen, tanya nak beli rumah tu, nak beli rumah ni kan. Tapi kalau dia tak nak bagi disclose dia punya payslip ke apa, memang kita takkan layan lah. Sebab itu memang bukan orang yang serius. Kadang-kadang kita dah bawa dia viewing, rupanya bukan dia yang nak beli, adik dia yang nak beli, tapi dia yang survey kan. Tapi itu pun belum tentu adik dia nak beli pun. So ini dapat menjimatkan masa, dan owner pun tak terganggu.
Kan kadang-kadang ramai orang datang tengok rumah, tapi satu pun tak lekat. Sebab ejen tu tak tapis bayar. Kalau ejen tapis bayar, biasanya mudah lah. Dah jimat banyak masa. Okay. Nombor 8, bila ejen handle buyer untuk kita, kita rasa tenang. Kita tak perlu pening-pening melayang pertanyaan dari prospek yang entah betul atau tidak nak beli rumah kita. Kan? Kita just tanya ejen tu je, apa update terkini. Kan? Ada berapa orang view, ada berapa orang dah yang tanya. Itu je lah. Kita boleh tanya satu orang ejen itu saja. Kita tak perlu layan berapa banyak kepala orang yang nak tengok rumah kita tu kan. Biar ejen kita yang peningkan kepala dia untuk uruskan bagi pihak kita. Okey? Ni memang bagus ni, pengalaman saya sendirilah. Okey. Nombor 9, ejen juga boleh menawarkan khidmat nasihat kepada kita secara percuma, bukan sahaja untuk tanah yang kita nak jual, tapi untuk apa-apa saja investment ke apa yang dia tahu lah. Sebab ejen ni dia macam-macam, dia ada macam-macam peluang dan ilmu lah. Sepanjang dia kerja yang dia nampak, mungkin dia boleh share dengan tuan-tuan. So jangan takut ataupun segan dengan ejen hartanah, sebab dia sepatutnya kita kena buat kawan, sebab dia banyak input dan output. Dia ada banyak ilmu dan pengetahuan, knowledge yang bagus lah. Kena berkawan dengan ejen hartanah ni. Okey. Nombor 10, yang terakhir. Dengan adanya orang tengah antara kita dan buyer, kita dapat masa yang mencukupi untuk berfikir. Apabila sesuatu offer untuk membeli kita terima berbanding kita jumpa buyer dan kita perlu respon spontan atas tawaran dari buyer. Maksudnya, bila buyer tu minat rumah kita, dia terus bagi harga paling rendah. Dan kita kadang-kadang tak sempat berfikir dengan jelas, kan? Tiba-tiba dia pujuk, bini dia pujuk semua. Kita pun tak reti nak tolak, lalu kita setuju dengan harga yang sangat rendah. Itu adalah amat merugikan lah. Kalau boleh, biar ada orang tengah yang bila buyer minta harga melampau rendah sangat kan, kita boleh buat keras dekat ejen tu, kita tak nak harga tu. Jadi ejen tu lah yang kena pujuk buyer tu untuk match. Sebab kerja ejen dia adalah matchmaking kan, antara buyer dan seller. Kita temukan buyer dan seller dan dapatkan persetujuan, equilibrium price tu, antara buyer dan seller, baru jadi deal. Bila jadi baru dapat komisen lah. Itu sebab sebab kerja ejen lah, dia mesti bagi jadi. Okay, itu 10 sebab kenapa kita perlu guna khidmat ejen bila nak jual rumah. Okay.